A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita bersama-sama lagi dalam siri melihat kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah dalam siri-siri yang lepas kita telah menghabiskan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa Makkah Al-Mukarramah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita bermula dengan ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, ataupun pada masa tersebut dipanggil sebagai Yathrib. Jadi nama telah ditukar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, ke Yathrib, lalu ditukar menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah tu artinya ialah bandar. Al-Munawwarah tu artinya yang bercahaya artinya. Jadi bandar yang bercahaya. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada kita melalui pelbagai rintangan di tengah jalan tu, kita telah jumpa kisah Buraidah Al-Aslamiyah, dan kemudian kisah Suraqah bin Malik, kemudian kisah Ummu Ma'bad dan juga Abu Ma'bad. Sekarang pada 9 hari bulan Rabiul Awal, ataupun setengah riwayat mengatakan 12 hari bulan Rabiul Awal, Nabi SAW telah tiba di Quba. Jadi Quba ni pada masa itu adalah satu kampung yang berada di pinggir Madinah, dan Nabi SAW bila sampai ke Quba ni, Nabi telah tinggal di situ selama lebih kurang 4 hari. Jadi Nabi tinggal di situ. Sebelum daripada Nabi sampai ke Madinah ni, orang-orang Madinah ni sangat-sangat menunggulah Nabi SAW. Jadi mereka tak tahu bila dan di mana sekarang ni, sebab tak ada tak ada WhatsApp, tak ada apa pada masa tu, tak ada telefon. Jadi tak tahu di mana Nabi sekarang ni. Dalam keadaan mereka dah tahu bahawa Nabi kita ni dah keluar daripada Makkah Al-Mukarramah, tapi tak tahu di mana berada. Jadi kita ada sekarang dalam masa 12 ataupun 14 hari. Jadi oleh kerana itulah mereka ni setiap kali mereka ni merasai bahawa Nabi ni akan sampai agak-agak dalam 12 hari, 13 hari, 14 hari, 10 hari, mereka akan keluar menunggu di satu tempat, nama dia Saniyatul Wada'. Nama dia Saniyatul Wada' ni ialah tempat, Saniyah tu artinya ada satu bukit kecil sikit, Al-Wada' tu ialah maksudnya selamat tinggal maksudnya. Jadi biasanya kalau orang tu nak keluar daripada Madinah, mereka akan pergi ke situ. Jadi mereka akan naik atas bukit kecil tu. Jadi mereka akan ucap say bye-bye lah, gitulah kan, bye-bye gitu. Jadi mereka pun berjalan. Jadi itu nama dia Saniyah Al-Wada' maknanya. Nanti kita akan dengar orang-orang Madinah ni, bila mereka Nabi ni sampai ke Madinah, mereka akan menyanyikan satu lagu kan, Tala'al badru alaina min saniyatil al-wada' gitu. Saniyah tu artinya bukit kecil, kemudian al-wada' tu selamat tinggal. Jadi mereka ni setiap hari mereka ni akan keluarlah menunggu-nunggu, tapi tak nampak. Sehinggalah satu hari ada seorang Yahudi. Jadi dia naik atas kota dia. Jadi pada masa itu semua kampung-kampung ni, setiap kampung tu ada kota dia. Orang Yahudi ada kota dia, orang Arab pun ada kota. Jadi satu hari orang Yahudi naik atas kota dia, dan kemudian dia nampak jauh, daripada jauh tu nampak macam
padang pasir kan, nampak macam orang berjalan daripada jauh tu. Jadi dia kata haza jaddukum, dia kata inilah datuk kamu dah sampai, dia kata. Jadi dia panggil datuk kamu sebab tak tahulah, bukan sebab tua, tapi dia panggil jaddu yang kamu tunggulah. Jadi pada masa itulah mana orang-orang orang Islam terutamanya orang Madinah semuanya tunggulah, pergi menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Quba pada masa itu. Jadi mereka pergi Quba, jadi apabila Nabi sampai, mereka pun menyanyilah lagu yang masyhur tu, Tala'al badru alaina, artinya telah lahirlah al-badru alaina, bulan kepada kami. Maknanya bulan dah sampai, bulan dah timbul untuk kami daripada min saniyatil al-wada'. Jadi itu yang kita menyanyilah sampai sekarang kan. Jadi lagu tu, adakah lagu tu sahih ke tak sahih, wallahu a'lam bissawab. Tapi tak apa, menyanyilah kan, tak jadi masalah insya-Allah. Jadi Nabi SAW sampai di Quba ni, kita katakan Nabi Muhammad ni, Nabi SAW telah tinggal di Quba selama 4 hari. Jadi kalau ikutnya ialah Nabi start berjalan tu, jadi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Nabi sampai tu hari Selasa, minta maaf, Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat, pagi Jumaat Nabi mula bergerak menuju ke Madinah. Jangan kira sekarang sekarang ni maknanya Madinah dengan Quba tu satu tempat je. Jadi kalau macam dululah maknanya Jerudong dengan bandar gitu. Jadi Jerudong tu kira lain. Jadi orang sampai Jerudong tu orang tak kata lagi dia ni dah sampai ke Bandar Seri Begawan. Dia kata bagus sampai Jerudong. Jadi Nabi tu tinggal di Jerudong. Jangan salah saya punya ni, nanti dia kata Nabi sampai Jerudong pula. Jadi Nabi tu sampai ke Al-Quba tu, apa perkara yang pertama Nabi SAW buat sampai di situ ialah Nabi mendirikan masjid. Sebab itulah Nabi dikatakan masjid Quba tu adalah masjid yang pertama sekali didirikan dalam Islam. Sebab bila Nabi sampai situ, Nabi bina masjid. Tapi masjid tu bukanlah seperti yang kita bayangkan sekarang lah. Bukanlah masjid macam kita buat masjid ni masjid berapa tahun nak bina kan. Paling-paling kuat, paling cepat pun masjid dia mentiri 40 hari betul itu pun paling cepat. Jadi masjid ni simple saja. Kita akan tengok nanti masjid Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Jadi sampai di Quba ni, kemudian Nabi SAW pada masa tu bermalam tinggal di rumah seorang bernama Kulsum. Kulsum ni bukan perempuan lelaki. Nama dia Kulsum bin Hadam, nama dia Kulsum bin Hadam. Nabi tinggal di situ, kemudian yang bersama dengan Nabi tu iaitu Abu Bakar pun tinggal di situ, semua tinggal di situ. Sampailah hari yang ketiga Nabi berada di Quba ni, sampailah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita cerita sebelum daripada ni, Sayyidina Ali ni dia telah bermalam di rumah Nabi tu semasa di Makkah Al-Mukarramah, di dalam rumah Nabi, kemudian berselimut dengan selimut Nabi. Kemudian orang-orang kafir ni terkam dia, nak tikam dia. Kemudian nasib baik tengok-tengok bukannya Muhammad tapi Ali. Jadi mereka cancel tikam tu. Jadi mereka tanya, Muhammad dah keluar. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada masa tu umur dia barulah maknanya 25 tahun lebih kurang 25. Jadi kerja dia ialah dia mengembalikan, yang kita sebut itu, mengembalikan semua barang-barang yang disimpan oleh orang-orang kafir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerja dalam masa 3 hari. Lepas daripada itu kemudian dia pun startlah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila kita dengar cerita ni, macam hijrah ni macam dekat macam pergi ke Kuala Belait je kan. Tak ni 14 hari 12 hari perjalanan Dan banyak daripada mereka ni pergi berjalan tu, semua tu jalan kaki, bukannya naik unta. Jadi samalah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi dia telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi nak bertolak 1 hari ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia tinggal bersama Nabi, kemudian esoknya dia bergerak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tu, pada hari Jumaat pada pagi Jumaat, Nabi SAW telah mula bergerak pergi ke Madinah. Daripada Quba pergi ke Madinah. Sekarang ni jalan kaki, wallahu alam, saya rasa sekejap je. Saya rasa saya berjalan daripada lepas asar maghrib sampai. Masa dululah jalan kaki, masa muda-muda. Sekarang tak tahu. Jadi maknanya, tapi pada masa tu oleh kerana diceritakan terlalu ramai orang ni sibuk masing-masing ni, bila Nabi berjalan naik unta ni, orang keliling ni sibuk ni. Lebih kurang pada masa tu dikatakan 100 orang yang datang daripada Madinah tu sibuk nak masing-masing nak ajak Nabi ni pergi
duduk rumah dia. Jadi nak bergerak pun payah, dah ramai kan, jadi bergerak sikit sampai di tengah jalan ni. Di tengah jalan tu, di antara Mekah dan juga, di antara Quba dan juga tempat masjid Nabi sekarang ni tu, itu ambil masa sampai daripada pagi tu sampai ke lepas tengah hari baru sampai. Jadi pada masa tengah-tengah tengah-tengah perjalanan tu Nabi SAW sampai ke satu tempat, nama dia Bani Salim bin Auf nama dia. Sekarang ni kalau kita pergilah tak tahu, wallahu alam, tapi saya pergi tempat ni. Nama dia Masjid Bani Salim bin Auf. Terletak di antara Quba dan juga Masjid Nabi. Tengah-tengah tu. Dia macam kampung sikit. Ada masjid buruk tu. Dikatakan bahawa masjid tu lah tiba waktu Jumaat. Dan Nabi SAW mula pertama kali sembahyang Jumaat di situ, di masjid tu. Masjid apa? Masjid, nama dia Masjid Salim bin Auf. Jadi selepas daripada tu Nabi pun mulalah bergerak untuk pergi ke Madinah, ke bandar, ke tempat Madinah. Jadi bila mula-mula sampai sekali, ialah disebutkan Nabi SAW ni sampai dia bina masjid. Di mana tu? Di Madinah Al-Munawwarah. Jadi pergi mana-mana pun dia akan bina masjid. Sekarang ni kita cerita ni, jadi oleh kerana orang ni beramai sangat berebut ni, masing-masing nak pegang unta ni. Jadi akhirnya Nabi beritahu masing-masing sebab apa? Sebab nak ambil keberkatan Nabi dan nak ajak Nabi ni tinggal di rumah dia. Nabi kata khullu, Nabi kata khullu maknanya biarkan. Fa innaha, Nabi kata fa innaha ma'murah, kerana unta ni memang dah dapat perintah daripada Allah Ta'ala. Maknanya orang semua jangan cakap orang putih pula saya ni, takkanlah Nabi cakap orang putih pula. Dia kata maknanya Nabi kata biar jangan usik dia, biar dia berjalan sendiri. Kerana dia memang dapat perintah Allah Ta'ala dan nak berhenti di mana. Jadi unta tu kemudian dia berjalan berjalan, kemudian dia berhenti di tempat masjid sekarang tu, kemudian dia duduk, dia panggil barikat, kemudian dia duduk unta tu, unta tu dia macam duduk macam tu, kemudian dia naik balik, dia pun berjalan lagi. Jadi orang semua dah suspend ni, berhenti di mana ni, rumah aku kan, minta rumah aku. Jadi dia tengok dia berjalan, dia patah balik, dia pergi balik ke tempat tadi tu, tempat dia duduk tadi tu. Jadi ceritanya lepas duduk situ dia pun turun balik, lepas tu tak gerak-gerak dah. Jadi unta Nabi tu, Nabi SAW kata inilah dia tempat dia, tempat mana aku diperintahkan untuk membina masjid dan juga aku akan tinggal di sini. Dan kemudian selepas tu Nabi pun tanyalah siapa ni, rumah siapa ni yang paling dekat situ. Jadi rumah situ ialah rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah dia 2 tingkat. Jadi Nabi kata aku akan tinggal menumpang di rumah ni sementara. Kemudian Nabi pun mula letak situ tempat unta tu, maka kemudian kata di sini kita akan bina masjid. Bila tanya tanah tu milik siapa, dia kata tanah tu milik 2 orang anak yatim. Anak yatim tu kata tak apalah, kami beri sedekah lah, kata macam itulah. Nabi kata no, kita akan bayar tanah ni. Jadi akhirnya beli tanah tu, kemudian dibuat masjid di situ. Jadi cerita buat masjid ni kita akan ceritalah selepas daripada ni. Jadi selepas daripada tu Nabi pun tinggallah di rumah sementara, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni cerita dia menarik jugalah. Saya nak cerita dua ceritalah tentang Abu Ayyub ni. Abu Ayyub ni dia ni di antara sahabat yang mati jauh daripada Madinah. Kerana ketika dia ni umur dia dah tua, dia ikut para sahabat-sahabat yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebarkan Islam ke negeri Turki. Pada masa tu negeri Turki ni masih lagi dalam jajahan Kristian. Masa tu ialah di bawah kerajaan Rom pada masa tu. Dipanggil Rom Timur dipanggil. Di bandar nama dia Istanbul sekarang itu. Tapi pada masa tu tak dipanggil sebagai Istanbul, dipanggil Konstantinopel masa tu. Ibu negara kepada kerajaan Rom. Jadi orang Islam pada masa tu, lepas zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian selepas tu Muawiyah, kemudian tu Yazid. Di zaman Muawiyah ini, orang Islam telah bina armada, betul, armada, tentera laut yang besar, kapal-kapal semua besar. Jadi sebab apa?
Tujuan dia untuk menyebarkan Islam. Kita cerita hari itu ada seorang perempuan yang ikut sekali dalam peperangan laut ni, iaitu Ummu Sulaim nama dia. Ummu Sulaim yang kita cerita hari itu, yang mati di Cyprus, di pulau Cyprus tu. Dia jatuh atas kuda dia, di atas unta, atas keledai dia, kemudian dia jatuh, dia mati di Cyprus. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ni, sahabat ni, dia ni telah bersama-sama dengan tentera ni untuk pergi ke Istanbul, pergi Konstantinopel. Jadi tentera Islam ni telah berlakulah peperangan, lalu mengepung kota Istanbul ni. Kota ni Konstantinopel ni masih ada sampai sekarang. Jadi ada satu gereja situ, nama dia Hagia Sophia, yang baru ni tu telah ditukar menjadi masjid tu. Sebenarnya Hagia Sophia ni dulu adalah asal dia gereja, asal zaman mula-mula zaman Kristian. Dah lama dah ni tahun cerita ni, maknanya dah lama sangat ni cerita ni. Cerita apa ni? Cerita pasal Hagia Sophia ni. Jadi pada masa tu Hagia Sophia ni dalam kota tu kota Konstantinopel. Jadi orang Islam kepung kota ni. Tapi masa zaman Muawiyah ni dah kepung kota ni, tapi tak lut kota ni. Berapa tahun selepas daripada tu? Hampir lebih kurang 600 tahun barulah kota ni dapat dibuka oleh tentera Islam. Makna susah kota ni dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, nama dia. Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 452. Tahun tu baru boleh buka. Ni cerita tahun 600 ni, tahun 700 ni. Cerita mana ni? Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari ni antara sahabat yang telah masa kepung kota Konstantinopel tu, masa itulah dia sakit dan dia mati. Dia mati di mana? Masa pengepungan nak kepung kota tu. Jadi kubur dia sampai sekarang ni satu-satunya sahabat yang ada di tepi kota tu sekarang ni. Di tepi kota mana? Di tepi kota Konstantinopel tu. Sampai sekarang adalah kubur di situ. Yang ada juga baru ni tu ada seorang budak Melayu yang mati juga itu, baru ditanam tepi kubur tu juga. Tepi kubur dengan Abu Ayyub Al-Ansari itu. Budak Malaysia hari itu. Jadi cerita ni maknanya Abu Ayyub itulah Abu Ayyub yang mana dia ni, kisah dia ialah yang masyhur, dia telah mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk tinggal di rumah dia semasa pembinaan masjid ni. Jadi cerita tu cerita yang pertama lah Abu Ayyub Ansari. Yang keduanya, Abu Ayyub ni cerita dia rumah dia 2 tingkat. Jadi dia dengan isteri dia ni fikir kan, kita nak beri pada Nabi ni tinggal di atas ke di bawah? Jadi kita kata, kita bagi, takkanlah kita, isteri dia kata, takkanlah kita nak duduk di atas, Nabi duduk di bawah. Tak kena. Jadi kalau kita macam mana? Kita nak bagi di bawah atas. Lepas tu dia kata pula, kalau kita Nabi tinggal di atas, nanti orang nak datang ziarah Nabi macam mana? Takkan nak naik ke rumah kita. Jadi akhirnya confused. Dia kata tak apa, Nabi duduk di atas. Gitu. Sebab apa? Nombor 2, dia kata kalau kita tinggal di atas, rumah pada masa tu dia bukan macam rumah kita simen cantik ni kan. Dia kata kalau pecah, apa-apa pecah air nanti jatuh ke Nabi kat bawah tu, basah habis Nabi. Tu macamlah cerita-cerita dia berdua, suami isteri tu. Kemudian bisik-bisik, akhirnya dia kata tak apa, Nabi tinggal di atas. Berapa hari Nabi tinggal, kemudian Nabi pun buat masjid. Jadi kita tengok sini bahawa ke mana-mana pun Nabi ni, kalau dia pergi, dia akan, perkara pertama selepas daripada hijrah ni, kita cerita ni, masa di Mekah tak boleh bina masjid. Sebab memanglah, sebab kita ni orang pun ditindas, orang Islam di Mekah tu ditindas. Sekarang ni bila sampai ke Quba, yang pertama Nabi buat masjid. Bila sampai ke Bani Salim tadi tu, yang tengah-tengah jalan pun Nabi bina masjid. Bila sampai ke Madinah pun Nabi bina masjid. Jadi nak ceritanya, sebelum daripada buat rumah ni, buat masjid dulu. Jadi ertinya, sebab itulah zaman Islam dulu, kalau mereka pergi ke satu-satu tempat, mereka akan tunggu. Kalau pergi ke satu kampung, mereka akan tunggu dulu, tunggu masuk waktu sembahyang. Kalau tak ada azan, mereka kata kampung ni bukan kampung Islam. Kalau ada azan, maknanya kampung ni kampung Islam. Mereka tak akan serang, mereka tak akan kacau. So no problem. Kalau kampung ni tak ada azan, ada masalah ni. Sebab itulah orang Islam sejak daripada dulu, bila mereka buat masjid, mereka akan buat tinggi menara tu, supaya daripada jauh tu nampak. Kalau kita pergi negeri Mesir ni banyak sangat masjid ni. Di kota Kahirah tu ada puluh ribu masjid ni. Semua tu buat menara. Menara tu dia akan letak lampu warna hijau. Sini warna hijau sini. Tak tahu.
Oh kenapa kan? Dia style Mesir. Jadi kalau kita tengok pada waktu malam tu, kita akan nampak hijau semua. Hijau menara banyak, menara. Jadi orang Islam dulu dia ajar macam tu oleh Nabi SAW kan, bahawa bina masjid dulu. Bukan bina rumah dulu, bukan bina apa ni, pasar dulu ke, bukan. Dia bina masjid dulu. Masjid tu pentinglah, sebab masjid tu selepas tu akan jadi segala-galanya masjid. Sebab dia kira kalau tempat tu tak ada masjid, itu masalah. Di mana orang Islam nak berkumpul? Di mana orang nak berjumpa Takkan nak jumpa di kelab. Di kelab apa? Kelab house, kelab apa benda? Kelab main golf ke, kelab apa? Takkanlah kan Di masjid lah. Itu. Jadi itu ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas daripada beberapa hari, dikatakan selepas tu tibalah. Pada masa tu Nabi ni kita kira bujang tak bujang lah tak ada isteri lah. Isteri Nabi pada masa tu seorang saja, iaitu Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Saudah ni adalah orang kira dah berumur. Di Nabi SAW ni semua isteri-isteri dia semua berumur. Seorang saja yang itunya ialah Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain tu semua. Jadi Saudah selepas daripada tu pun tiba daripada Mekah Al-Mukarramah. Selepas tu tibalah anak-anak Nabi, iaitu anak Nabi ni yang tinggal pada masa tu ialah 3 orang kan. Iaitu Fatimah yang paling kecil, kemudian tu Ummu Kulsum, kemudian tu Zainab seorang lagi. Zainab di mana? Hijrah ke Madinah selepas daripada Nabi sampai ke Madinah beberapa hari, maka semua tu tiba semua tu berjalan lah. Macam mana dia berjalan, macam mana dia hijrah, wallahu alam bisawab, tidak ada cerita dengan detail. Tapi semua selepas daripada tu tiba, dan yang tidak datangnya ialah seorang, nama dia Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak datang. Kenapa dia tak datang? Kerana suami dia larang dia. Suami dia kan kita cerita dulu. Saya pernah cerita ke, wallahu alam bisawab. Suami dia ni something sikit. Suami dia ni kira jahat lah sikit orang kafir, dia kafir tapi dia kahwin dengan anak Nabi. Macam mana pula kafir boleh kahwin dengan anak Nabi? Sebab pada masa tu tak ada lagi syariat yang memisahkan di antara kafir dan juga muslim. Maknanya seorang muslimah tu boleh kahwin dengan orang kafir. Jadi dia tak cerai. Tapi bila dia nak berhijrah, nak mengikut adik-beradik dia, kakak-kakak dia yang lain ini, adik-adik dia yang lain, dia tak dibenarkan oleh suami dia. Jadi dia tinggal di situ. Sehinggalah bila Nabi tahu perkara ni, sehinggalah selepas daripada peperangan Badar. Makna 2 tahun selepas daripada hijrah tu. 2 tahun selepas tu suami dia ni berperang bersama dengan Abu Jahal, masuk geng sebelah sana, berperang dengan orang Islam. Bila berperang kena tawan, suami dia kena tawan kan. Jadi bila kena tawan tu lah Nabi SAW isytiharkan kepada orang Quraisy. Nabi beri macam ni, Nabi beritahu kepada orang Quraisy, sekarang ni ada 70 orang kena tawan, orang kamu, geng kamu ni dah kena tawan. Siapa yang ada harta nak tebus, sila datang untuk tebus apa? Tebus ni lah masing-masing ni orang-orang ni. Jadi tiba-tiba yang hantar duit tebusan tu ialah apa? Rantai Khadijah. Sebab rantai Khadijah, loket lah ni orang panggil, loket ni rantai leher dia ni, yang Khadijah tu diwarisi kepada Zainab. Jadi Nabi kenal loket tu. Jadi bila dia hantar, tiba-tiba Nabi tengok, ya Allah, ini Khadijah punya ni. Makna apa? Untuk bebaskan siapa? Untuk bebaskan tu suami Zainab tu. Jadi Nabi minta kepada sahabat, wahai sahabat semua, minta izin supaya jangan ambil loket ni dan hantar balik kepada dia. Jadi Nabi SAW, sahabat-sahabat semua, jadi Nabi SAW pun bukan guna kuasa veto lah makna. Gitu kan, aku berkuasa sekarang ni, aku bos, tak kira lah kan, aku boleh guna. Tak, Nabi minta semua izin kepada semua sahabat. Jadi boleh tak boleh. Jadi akhirnya sahabat kata okeylah ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW pun ambil loket tu, beri bebaskan suami Zainab tadi tu. Tapi dia beritahu kepada suami Zainab, dia kata dengan syarat, dia kata aku bebaskan kau dengan syarat kau benarkan isteri kamu Zainab tu untuk datang hijrah ke Madinah ni. Jadi dia janji. Jadi orang Arab ni pada zaman tu memang kalau dia berjanji dia akan tepatilah. Dia tak macam kita kan. Dia memang tepat walaupun dia ni musyrik. Jadi akhirnya bila dia balik ke Mekah, bawa rantai tu, kemudian dibenarkan isteri dia Zainab ni untuk berhijrah. Jadi berhijrah lah. Tu cerita dia. Tapi suami pula duduk di Mekah. Macam tu cerita dia, tapi akhirnya suami dia tu masuk Islam. Tu cerita dia.
Itu apa ni, akhirnya semua sekali anak-anak Nabi pun berhijrahlah ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian lepas cerita masjid, selepas ni kita cerita lagi tentang bila sampai ke Madinah ni. Madinah ni rupanya dia cuaca dia ni tak berapa elok pada masa tu. Dia ni bila orang Mekah pergi, orang Mekah yang pergi ke Madinah ni majoriti dia tak pernah pergi ke Madinah. Dia Madinah ni bukan tempat semua orang pergi kan. Kalau kita kata macam Allah masa mana kita macam KK, kita biasa pergilah KK, tak pernah pergi. Miri biasalah pergilah. Ni jarang orang Mekah ni jarang pergi. Tapi mereka ni bila Nabi SAW perintahkan supaya berhijrah, mereka semua ni hijrah, tak cakap banyak dah. Tak adalah kita tak pernah pergi ke apa dah. Mereka pergi. Jadi bila sampai sana mulalah datang penyakit. Tu. Semua kena demam. Demam. Yang pertama sekali macam kena cocok vaksin juga ni, demam belaka ni kan. Jadi Abu Bakar demam dia. Kemudian tu Bilal pula demam dia. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha ni pergilah cerita, sebab dia dah kahwin masa tu, dia cerita kepada Nabi. Dia dah kahwin di Mekah tapi dia panggil dia tidak bina. Dia panggil bina ni maknanya ialah Allahu Akbar, dia panggil dia tidak duduk sekali. Gitu. Dia dah kahwin di Mekah tapi tak duduk sekali lagi. Jadi Aisyah bercerita, dia kata dia pergi report kepada Nabi tentang isu ni, masalah ni, semua datang demam semua ni. Macam mana ni? Jadi Nabi SAW pun berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca doa ni, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au ashad wa sahhihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wankul humaha faj'alha bil juhfah. Nabi SAW kata, ya Allah, berilah kami semua ni cinta kepada Madinah. Itu nombor satu. Bagi sayang kepada Madinah. Sebab ialah kan kita tinggal tempat duduk dah lahir tanah, panggil tanah airku lah, tanah airku, sayang kepada tanah airku Mekah tu. Waktu Nabi SAW semasa berhijrah ni, sahabat-sahabat semasa berhijrah, dia akan pergi ke naik tempat tinggi tu, tengok Mekah daripada jauh tu, sedih. Macam Bilal kata dia menangis, tengok terpaksa tinggalkan tempat aku dilahirkan. Itu. Jadi Nabi SAW pun berdoa kepada Allah supaya semua orang yang berhijrah ni sayang kepada Madinah ni. Jadi sebab tu dia kata Allahumma habbib ilainal Madinah, ya Allah, bagilah kami semua ni cinta kepada Madinah, kahubbina Makkah, sebagaimana kami ni cinta kepada Mekah, au asyaddu, ataupun lebih cinta lagi kepada Madinah daripada Mekah. Gitu. Wasahhiha, dan kemudian bagilah Madinah ni sihat, tak ada penyakit. Wa barik lana fi sa'iha, tu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata, dan berkatilah pada sa' dan mud. Sa' ni ialah tu apa ni, Allahu Akbar, kita panggil gantang apa ni gantang bekas buat tu, buat inilah beras ke apa batu, apa sekarang tak guna dah, sekarang semua kg belaka. Sekarang timbang automatik tu letak atas tu kan, tengok berapa harga je. Zaman dulu ni kan ada cupaknya, ada tak macam tu lah kan. Jadi tu bekas tu, pengukur tu Nabi kata Allahumma barik lana fi sa'iha, pada itulah cupaknya tu, wa muddiha, dan juga gantangnya, kemudian wankul humaha, dan ya Allah pindahkanlah demamnya, damam kita panggil damamnya ni, damam Madinah. Jadi Madinah ni ada damam rupanya. Faj'alha bil juhfah, dan jadikanlah damam ini pergi ke Juhfah. Jadi Juhfah ni mana? Ada satu tempat nama Juhfah di tepi Madinah. Jadi Nabi berdoa situ, jadi jangan tinggal situ sebab banyak demam kat situ. Jadi sebab Nabi berdoa. Kemudian diriwayatkan bahawa pada satu malam Nabi telah bermimpi selepas daripada baca doa ni. Nabi mimpi ada seorang tua, kulit hitam, rambut dia besar rambut. Itu dia cerita dalam hadisnya. Dan kemudian dia tu pun melarikan diri daripada Madinah tu, dia melarikan diri ke Juhfah. Nabi tafsirkan bahawa ini adalah damam tadi tu, penyakit tu. Iaitu menyerupai seorang perempuan tua yang berkulit hitam, yang rambutnya berkerabut, kemudian dia lari ke Juhfah tu. Jadi itu adalah kisah Nabi SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Kita tengok pula selepas ni insya-Allah kan, iaitu kisah
keadaan Madinah Al-Munawwarah pada masa itu. Keadaan Madinah pada masa itu ni, dia ni adalah satu bandar, kita kata bandar kecil, tak besar, dan penduduk dia ada 3 golongan. Sekarang ada 3 kumpulan. Yang pertama sekali ialah orang Islam. Orang Islam ni ada 2. Satunya orang Ansar dan satu orang Muhajirin. Bila Nabi sampai tu, orang Muhajirin ni ramai, dalam 200-300 lebih kurang. Kemudian orang Ansar, penduduk orang Islam yang di situ. Jadi orang Islam ada 2 kelompok, iaitu orang Islam Ansar dan juga orang Islam Muhajirin. Kedua-dua ni Allah Subhanahu Wa Taala telah puji mereka dalam banyak ayat-ayat Quran. Dalam surah Al-Anfal ada, iaitu Allah Taala puji orang Muhajirin. Kenapa puji orang Muhajirin? Kerana mereka ni sanggup untuk terima orang-orang, sanggup untuk tinggalkan Mekah tu, tinggalkan tempat tinggal, bukan tinggal bawa kontena, tetapi tinggal sehelai sepinggang. Maknanya keluar daripada Mekah tu tak bawa apa-apa dan tak fikir dah boleh balik ke tak boleh balik ke Mekah ni. Itu maknanya rumah, harta, semua sekali tinggal, semua tinggal, saudara mara semua tinggal. Itu hebat tu. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala puji mereka, wallazina hajaru, orang-orang yang berhijrah tinggalkan Mekah. Yang kedua orang Madinah. Jadi orang-orang Mekah tadi miskin lah tak? Tak kalah kaya pula kaya mana, memang harta, yang kaya pun jadi miskin. Seperti orang kaya-kaya sahabat ni, seperti Abdurrahman bin Auf, orang panggil Arba, orang sekarang dipanggil Arba, Abdurrahman bin Auf. Jadi dia ni kaya, pandai berniaga, tapi semua harta tinggal di Mekah, datang ke Madinah. Kemudian lagi orang yang berada di Madinah ni yang kita panggil sebagai Ansar. Ansar tu artinya orang yang menolong, maksudnya daripada Nasrun tu makna tolong. Ansar ialah golongan yang menolong. Siapa yang bagi nama kepada mereka? Allah Ta'ala memberi nama kepada mereka. Jadi wallazina nasaruh, iaitu orang-orang yang menolong orang Muhajir. Mereka ni tolong ni, mereka ni miskin, bukannya kaya bukan kaya nak bagi duit, tapi dalam keadaan miskin mereka pun mereka sanggup untuk terima orang-orang Muhajirin tu. Jadi dua-dua ni miskin. Yang kaya tu adalah sikit-sikit kaya, tapi majoriti mereka miskin, tapi mereka ni sanggup untuk tolong. Bagaimana? Kita akan tengok nanti kisah dia. Kisah yang masyhurnya adalah kisah yang berlaku di antara Sa'id bin Ar-Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Kita bawa cerita ni. Cerita ni masyhur sebab diriwayatkan oleh hadis dalam Bukhari. Nama dia Sa'ad bin Ar-Rabi'. Dia ni orang Madinah. Dia ni orang Ansar. Dia ni ada 2 isteri. Ada 2 isteri. Biasalah orang zaman dulu ni lelaki kurang, orang perempuan banyak. Sebab apa? Orang lelaki ni banyak mati perang. Sama ada orang Islam ke orang yang tak Islam sebelum daripada tu, memang orang lelaki dia kurang. Jadi mereka ni biasanya akan kahwin lebih daripada satu lah. Jadi Sa'id bin Ar-Rabi' ni dia ni orang Ansar. Bila datang, Nabi SAW buat satu perkara, nama dia Al-Ikha. Nama dia Al-Ikha tu ialah mempersaudarakan di antara orang Ansar dengan orang Muhajirin. Lebih kurang seramai 90 orang yang terlibat tu. Jadi 45 daripada sini, 45 daripada sini. Jadi maknanya dibuat di rumah seorang sahabat bernama Malik bin Anas, Anas bin Malik. Jadi dipersaudarakan, kau dengan ni ambil ni, kau ni dengan orang ni ambil, buat balik itu maknanya buat balik ke rumah. Maknanya apa? Kau kena jaga dia, kena beri makan, kenapa? Sebab yang ni tak ada apa-apa. Jadi yang datang ni Sa'ad bin Ar-Rabi' ni dia dapat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf miskin, jadi dibawa balik rumah dia. Kemudian dia kata, aku ada 2 isteri, dia kata, dan aku ada 2 rumah, dia kata gitu dan aku ada harta. Dia kaya sikit. Jadi dia kata gini, sekarang ni kau tengoklah, dia kata, mana-mana isteri aku ni yang kau berkenan, kau tunjuk saja, maknanya beri nama pada aku ke, beritahu aku nak yang mana, aku akan ceraikan dia. Kemudian habis iddah, kau kahwin dengan dia, ambil jadi isteri kau. Gitu. Dia bukan nak aku bagi kau seorang yang mana aku tak suka. Bukan macam tu kan. Cari seorang aku benci ni, banyak mulut sangat, belete banyak, bibiran bagi seorang, kau ambil yang tu lah. Bukan gitu. Dia suruh yang tu pilih. Mana? Suruh siapa? Abdurrahman bin Auf tu pilih. Kau pilih, dia kata nak mana-mana. Aku ada 2 rumah, kau ambil satu. Kemudian aku ada harta ni, aku bagi kau separuh. Dia kata,
Wah, ini memang power betul ni. Berapa lama ni mereka ni baru Islam ni. Jadi oleh sebab macam itulah maknanya ulama-ulama kata kan, ulama sejarah kata macam itulah orang Islam ni jadi kuat. Kalau tak kata mereka takkan kuat ni. Sebab mana mereka tunjukkan Nabi SAW dan dalam Quran pun ada sebut kan, bahawa orang-orang Islam pada masa tu apabila mereka ni dipersaudarakan jadi saudara macam tu, mereka ni boleh full saudara ni macam saudara betul, macam adik-beradik betul. Apa dia yang dapat adik-beradik ni? Iaitu mereka akan dapat satu benda, nama dia pusaka. Harta pusaka. Maknanya kalau yang ni kawan ni mati, dia akan dapat pusaka. Pada masa tu ni mereka ni dapat pusaka. Ini sebelum daripada ayat pusaka turun kan. Kita sekarang ni pusaka lain nama dia kita ada apa ni, miras, kita ada ni semua kan, faraid semua. Tapi zaman tu faraid dia ialah mengikut siapa, kalau orang tu jadi saudara dia akan dapat pusaka daripada orang tu. Macam tu ceritanya. Maknanya hebatnya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dah boleh buat macam tu, dan tak adalah maknanya sakit kepala, Allah aku pula kena tak kan. Maknanya offer betul-betul kan. Jadi mereka sebab itulah bersungguh untuk menolong, yang ni pula bersungguh untuk berhijrah. Maka apa kata Abdurrahman bin Auf tadi? Abdurrahman bin Auf kata, tak apalah, terima kasih. Dia kata, awak nak bagi ni, tak apa, kata, saya tak nak isteri awak, bukan sebab tak berkenan. Sebab tak apalah, kata, terima kasih banyak lah, harta awak pun tak apa, terima kasih banyak, cuma awak boleh tak tunjuk pada saya satu benda? Tunjuk apa? Dia kata, tunjuk di mana pasar. Jadi pasar pada masa itu ialah pasar Bani Qainuqa. Nak cerita pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni ialah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, cerita orang Yahudi pula ni, pada masa Nabi sampai ke Madinah ni, orang Arab yang Aus dengan Khazraj ni, mereka ni dikontrol ekonomi Madinah tu. Walaupun nama di Madinah, mereka ni penduduk situ, tapi ekonomi dikontrol oleh orang Yahudi. Ni pelik sikit. Orang Yahudi ni datang berpuluh tahun mereka ni ke Madinah. Mereka ni orang Yahudi betul orang Yahudi betul, maknanya bukannya orang Arab, bukan darah Arab maknanya kalau ambil DNA tu tok dalam tukang keluar tu, memang ni bangsa Bani Israel ni. Dia ada 3 kelompok je tu, Qainuqa, An-Nadir dengan Quraizah. Tapi dia katakan sebab apa mereka lari tu masa zaman mereka tu berpecah-pecah kerana dipecahkan oleh orang-orang daripada kerajaan Iraq tu telah datang ke Palestin, lalu hancurkan mereka. Allah Ta'ala selerokkan mereka. Ada 3 kelompok pergi tinggal di Madinah tu. Mereka ni oleh kerana lama tinggal di Madinah ni, bercakap Arab. Nombor 1 ni, pakaian Arab, nama-nama Arab. Satu saja mereka masih kuat, agama dia Yahudi, dan masih lagi membaca kitab Taurat. Dan mereka ni action sikit kepada orang Arab. Mereka kata, nanti jagalah kau, nanti Nabi datang seorang, nanti jagalah kau, kami akan bunuh semua awak ni. Dia kata kepada orang Arab. Tengok-tengok Nabi tu bila datang, tengok-tengok bukannya daripada keturunan mereka. Sebab itulah mereka ni macam angry sikit, nak marah sikit kan, upset sikit lah kan. Apa tengok-tengok Nabi daripada Mekah. Sebab tu mereka tak boleh terima, padahal sifat Nabi Muhammad tu memang ada dalam kitab Taurat mereka. Jadi tu cerita dia. Jadi pasar tadi ni, balik pada cerita pasar tadi, mereka ni kontrol pasar. Pada masa tu satu saja pasar yang ada. Pasar siapa? Pasar Bani Qainuqa. Sebab tentu nanti insya-Allah kan, dalam kisah-kisah seterusnya kita akan tengok Nabi SAW yang kedua selepas daripada bina masjid, selepas bina apa, Nabi buat apa? Dia kontrol pasar tu, dia buat pasar lain. Lepas tu orang-orang Yahudi nak marah. Sebab apa? Orang dah tak pergi dah ke pasar mereka tu. Orang pergi ke pasar baru ni. Last kali mereka tutup pasar mereka. Antara lagi perkara yang mereka nak marah kepada Nabi SAW. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi cerita pasal Madinah ni, cerita Madinah, keadaan Madinah sebagainya, sebelum kita masuk detail cerita peristiwa-peristiwa yang berlaku lah selepas daripada tu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita tangguh pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.